Wakili pihak sekolah. Sebab itu saya kata pengetua sudah gagal. Pengetua gagal menangani krisis ini. Memang gagal total. Sis, tak ada ke cikgu-cikgu dekat situ berani nak cakap jujur terus, sis? Yang tadi tu saya respect lah Cikgu Hamid tadi kan. Dia berani lah. Dia berani mengaku mana yang salah, mana yang kekurangan. Dia berani. Dan dia juga sangat memikirkan student dia. Sebab saya nampak lah keikhlasan dia. Kita respect lah cikgu. Saya respect cikgu tu. Saya memang respect cikgu tu. Sebab mana yang salah, dia mengakui kesalahan. Sebab dia kata untuk dia perbetulkan. Saya respect gila. Dan di antara cikgu yang memikirkan juga anak murid, situasi anak murid yang lain. Dia betul-betul ikhlas. Dia betul-betul ikhlas lah, kan? Masa depan sekolah. Dia betul-betul ikhlas untuk fikir masa depan sekolah tu. Dia risau ada gerakan memboikot sekolah. Betul. Dia jumpa saya tu pun sebab dia kata dia ada kerisauan, iaitu kerisauan dia adalah ada gerakan atau kempen berkenaan dengan boikot sekolah. Kita tak setuju lah. Kak, betul ke pada mulanya Ibu Zara tak mau buat postmortem? Salah. Ini salah ya, salah. Zara tidak tahu pun kepentingan postmortem tu. Betul, Mak Sarah tak tahu pun. Betul lah kepentingan postmortem tu. Patutnya IO yang terangkan. Memang IO yang terangkan. Kita masuk. Kenapa semua cikgu-cikgu tu diam, sis? Adakah arahan pengetua? Cikgu tu keluarkan satu statement pun sudah kena warning. What do you expect? Tidak, pengetua tidak masuk lock up. Pengetua dikeluarkan. Tindakan tu. Ada tindakan. Dalaman. Tindakan dalaman lah yang orang cakap tadi. Adakah kes Zara ni akan dapat keadilan yang sewajarnya? Kalau kamu tanya saya, kalau tidak ada gerakan Justice for Zara ni, susah kes ni mau menang. Teruskan siap bersuara. Berkenaan di VVIP tadi pun ada orang tanya saya. Tapi saya cakap, sekarang saya masih dalam fasa menggali. Saya cakap terus terang kan tadi? Saya masih dalam fasa menggali. Jangan saya jumpa saja. Jangan saya jumpa saja. Sebab apa yang saya jumpa sekarang hanyalah kesalahan daripada segi undang-undang, loophole undang-undang. Warden macam mana? Warden sudah dipindahkan dan sekarang ada warden lain yang menggantikan. Lantikan tu dibuat pada 12 Ogos sebab warden semua dipindahkan. Yang 9 orang ni, ada total 9 orang warden. Okay? Untuk keseluruhan lah. Keseluruhan bukan pada malam tu siap bertugas ya. Total keseluruhan warden adalah 9 orang. Dan 9 orang ni dipindahkan ke JPN. Termasuk dengan security bukan? Security tidak. Tapi security ada dipanggil. Security ada dipanggil untuk bantu siasatan. Dia juga antara yang terlibat. Dia pun ada memanglah dia yang terlibat sebab dia pula yang jumpa mayat dulu. Ya, dia yang call. Dia orang dewasa yang pertama. Dia antara orang dewasa yang dipanggil. Okey, ada saksi nampak, lepas tu saksi nampak, lepas tu saksi panggil warden, panggil pengawal tu yang call warden. Bukan mayat lah, bukan. Dia terbaring masa tu, dia terbaring. Kamu kena ingat, Zara meninggal di hospital. Itu fakta. Zara tidak dimasukkan dalam mesin basuh, itu fakta. CCTV tiada di sekolah tersebut, itu fakta. Tolonglah rakyat Malaysia jadi bijak, kita kena jadi bijak. Okey? Inquest dah dapat tahu. Allah, inquest belum start lagi. Macam mana nak dapat tahu? Inquest start 3 bulan, Wak. Haruskah kami terus berjuang untuk keadilan, sis? Harus. Kamu memang kena harus. Ini tanggungjawab kita. Apa pandangan sis tertuduh menjadi saksi berkepentingan? Tidak sepatutnya berlaku. Sebab betul, itu memang betul. Battle sebenarnya bukanlah di inquest. Battle sebenarnya adalah di mahkamah kanak-kanak. Jadi dia tidak ada kepentingan untuk masuk di dalam tu. Tapi apa? Kita tengok macam mana peguam adik Zara membidas ataupun mencari tahu
ataupun cross exam saksi itu. Kita jangan putus asa sampai selesai. Betul. Siapa yang first jumpa arwah? Ada seorang murid. Murid tu konon bangun pukul 3 sebab mau pergi dobi, sebab air di tingkat 3 tidak naik, tidak kuat. Jadi dia yang orang pertama jumpa. Lepas tu dia call pengawal call warden, ketua warden. Kak Dedeng tu anak pengetua kah? Tidak ada anak pengetua di dalam sekolah tu. Ini melur tu iya. Tidak ada anak pengetua dalam sekolah tu. Itu fakta. Kamu kena ingat tahu, saya mengkaji dan juga tadi pun saya ada certain yang saya bentangkan, bukti-bukti saya ada yang diterima oleh mereka yang orang pun terkejut. Mak Zara sign dokumen postmortem tu fakta ke tak, Kak? Sign postmortem, dokumen postmortem maksudnya? Itulah kebenaran untuk postmortem tu. Kebenaran untuk postmortem tidak membenarkan postmortem. Ditanya ada fakta kan? Tidak membenarkan. Memanglah dia ada sign, tapi dia tidak di-explain. Memanglah dia tidak di-explain. Dia tidak di-explain apa tu kepentingan, apa itu kepentingan postmortem. Dia tidak diterangkan. Benda tu dia tidak diterangkan. Kalau dia tahu yang itu perlu, tak payah pun minta izin bah. Dia tidak begitu. Dia begini. Tak kira lah. Ya, bukan isu. Memang bukan isu sebenarnya. Okay? Tidak kira lah ahli keluarga tidak mau postmortem sekalipun. Okay, masih di bidang kuasa. Saya repeat sekali lagi, masih di bidang kuasa pihak PDRM, terutamanya IO yang bertugas untuk melakukan postmortem. Tetap mengenepikan permintaan ahli keluarga yang tidak inginkan postmortem. Bidang kuasa tersebut masih ada di dalam tangan pihak polis. Memang masih ada dalam bidang pihak polis. Sepatutnya dilakukan. Itu fakta. 5 orang pembuli itu fakta kah? Fakta. Ada saksi yang nampak. Perbuatan mencela. Apa ya maksud Ibu Zara minta berkepentingan dalam inquest tu? Maksud berkepentingan tu adalah dia dibenarkan untuk menyuarakan ataupun bertanya kepada saksi-saksi yang ataupun orang-orang yang dipanggil, bukan saksi, kita tidak panggil saksi. Orang-orang yang dipanggil untuk membantu menentukan punca kematian adik Zara ni. So dia orang berkepentingan, dia boleh duduk di situ. Dia boleh duduk dan dia boleh mendengar. Dan kalau dia ada suara, dia boleh bagi tahu dengan peguam dia untuk bertanya. Boleh. Jadi kami rakyat tak boleh tahu kakak siapa pelaku. Akta 201 Seksyen 15 dan juga 611 tidak membenarkan mana-mana pesalah di bawah umur untuk didedahkan identitinya, alamat rumahnya, nama bapaknya, IC-nya, mukanya. Tapi akta ini seolah-olah baru dikejutkan dengan kes adik Zara. Sebelum ini akta itu tidur. Kenapa saya cakap akta itu tidur? Sebab macam saya cakap lah, kes-kes pesalah lain ada siap kita nampak. Ada siap kita nampak muka. Allah, takkanlah kamu tidak tahu maksud fakta tu apa? Mari datang kelas kami. Kelas celik undang-undang. Akta tidur tu umpama. Kenapa terlalu rumit? It's a good question. Tapi katanya Mak Zara yang mempercepat. Kata siapa tu? Kata siapa? Apa yang kata siapa? Polis. Jangan hanya sekadar petik nama, terus terang cakap kata siapa. Kata siapa Mak Zara yang mau mempercepatkan pengemumian tu, makanya tak mau menjalani postmortem. Kata siapa? Kamu ulang banyak kali. Okey, sekarang saya tanya, kata siapa?
Betulkah arwah dimasukkan dalam mesin basuh? Tidak, arwah tidak dimasukkan dalam mesin basuh. Pikirlah balojik, mana bermuat. Penat bah saya mau explain pasal mesin basuh ni. Siapa berbodoh betul keluarkan pasal mesin basuh ni? Angin baku. Apa tadi tu saya baca? Kenapa akta tu baru bangun dari tidur, sis? It's a good question. Bagus soalan tu. Sangat bagus. Apa ni? Apa masuk video kakak yang pasal Yasmin? Apa masuk? Masuk apa ni? Apa maksud video kakak? Maksud ni. Maksud kakak video kakak yang pasal Yasmin tu. Ada Kata Menteri Dalam Negeri itu yang katakan di Parlimen. yalah. Ada dia cakap ke? Ada Dia cakap apa? pasalan tu kan. IO yang cakap Mamak si Zara menolak untuk apa ni? Postmortem. Siapa boleh buktikan ayat dia tu? Dia baca teks tu dekat dalam parlimen tu, si Saifuddin Nasution. Iyalah, dia baca teks tu daripada siapa? IO. Daripada kertas siasatan. Kertas siasatan. Maksudnya kertas siasatan IO saja. Itulah apa yang dibagi oleh Okey. JSJ tu. Best ni. Aku ulas ni. Ini best. Ada di dalam tu. Dalam kertas siasatan, kalau dia cakap mak si Zara tidak mahu buat postmortem, sepatutnya IO tersebut, kau dengar nih IO, aku tahu nama kau siapa, kau dengar nih, sepatutnya tanggungjawab kau kalau betul mak arwah tidak mahu buat postmortem, okey, sepatutnya kau pergi buat laporan polis. Sekiranya kau tidak buat laporan polis dan kau hanya masukkan dalam kertas siasatan, itu dikira hearsay, tidak boleh digunakan pakai sebagai untuk pembuktian. Patutnya kau pergi buat laporan polis. Ni aku ajar kau SOP dia. Okey, aku ajar kau pula SOP dia. Sepatutnya tanggungjawab kau sebagai IO yang berpangkat pegawai kanan, inspektor, bukan pegawai yang bodoh-bodoh tau. Sepatutnya kau tahu. Okey, sepatutnya ini kau jelas dan kau tahu. Patutnya kalau betul mak arwah tidak mahu, tidak mahu postmortem tersebut, apa yang langkah kau patut lakukan? Kau pergi hari yang sama, mak dia cakap tidak mahu ni, kau patut pergi buat laporan polis mengatakan, okey, pada tarikh sekian-sekian, kematian tarikh sekian-sekian, nama apa kita panggil? Nama pesakit sekian-sekian telah disahkan meninggal dunia di sekian-sekian dan kami telah cuba mencadangkan postmortem tersebut kepada ahli waris tapi tidak ditolak. Itu sepatutnya. Kalau setakat kau masukkan dalam kertas siasatan, itu tidak boleh digunakan pakai. Tidak boleh digunakan pakai sebagai bukti. Itu dikira hearsay. Plus itu memang tidak isu pun. Plus memang tidak ada isu pun. Tak kira lah pun mak si arwah ni tidak mau postmortem 10 kali pun dia sign tu borang, masih di bidang kuasa pihak polis untuk tetap meneruskan postmortem. Betul. Saya pelik sekarang ni kenapa terlalu ramai yang mempersoalkan, padahal pelanggaran SOP dilakukan oleh pegawai tersebut. Kenapa kamu tidak tekankan pelanggaran SOP tersebut? Kenapa kamu kena tekankan bahawa mak si Zara tidak mahu postmortem? Salah. Sepatutnya yang kamu tekankan, IO tersebut telah berlaku pelanggaran SOP. Dengar ni saya cakap, rekod siapa mulai rekod pos. Rekod dulu. Tidak kira berapa kali pun ahli waris menolak untuk melakukan postmortem, masih di bidang kuasa pihak polis, terutamanya pegawai penyiasat, untuk meneruskan postmortem dan mengenepikan surat permohonan ataupun surat penolakan postmortem tersebut. Ini fakta. Sebab kematian dia berlaku, memang berlaku kematian dia di hospital. Dia disahkan meninggal di hospital. Tapi kejadian tersebut berlaku di sekolah. Kemalangan.
Kalau kamu panggil itu kemalangan, masa tu kan kamu panggil as a accident. Jadi macam mana kamu menentukan accident tersebut hanya disebabkan kecederaan brain damage? Mestilah kena lakukan postmortem. Mana sudah tadi yang bertanya pasal balik-balik pasal Mamak si Zara tu? Sini ba, aku imo ni. Pirit aku ni, aku rasa. Second to iPhone. Jadi siapa yang mengajukan? Sis, betul ke agenda plot twist hari ni tu? Geram. Betul, memang itu agenda diorang sekarang. Memang itu agenda diorang sekarang. Agenda diorang sekarang tengah mengalihkan untuk mengatakan Zara ni bunuh diri. Jadi kita kena bijak. Zara tidak bunuh diri. Ingat, Zara tidak bunuh diri. Kamu ingat lah. Saja nak buat salah mak arwah, memanglah. Nak jadikan pula mak Zara pesalah. Betul.